A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita sama-sama merenung balik ke dalam diri. Pertama, kita panjatkan kesyukuran ke hadrat ilahi kerana kita diberi lagi kesempatan hidup, diberi lagi kesihatan, diberi lagi lazatnya makanan, diberi lagi dapat minum dengan baik, dan akhirnya kita diberi kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu, walaupun kecil, walaupun sedikit, walaupun masanya pendek. Namun sekali lagi kita harus berusaha ataupun kita bersama-sama merasa bahagia dengan siri ini. Maka marilah kita sama-sama mengangkatkan alhamdulillah. Okay. Kalau kita kata alhamdulillahirabbil alamin, maka segala puji bagi Allah. Okay, segala puji bagi Allah, Tuhan pengurus sekalian alam ini, Tuhan pencipta alam ini. Maka alhamdulillah itu adalah nak mengingatkan kita yang layak dipuji adalah Allah, bukan kita. Kalau kita buat sesuatu orang tak puji, kita susah hati. Okay, tetapi kalau kita meyakini bahawa Allah sahaja yang layak dipuji, okay, segala pujian itu bagi Allah sahaja, maka sekali lagi kita tidak akan memburu pujian, kita tidak akan memburu penghargaan dan sebagainya. Maka waalaikumsalam Puan Salmah. Okay, terima kasih menemankan kita petang ini. Mudah-mudahan ini merupakan satu daripada ibadah yang diterima. Maka kita kata segala puji bagi Allah, maka sekali lagi orang yang memburu husnul khatimah tidak akan mengejar pujian-pujian, tidak akan mengejar sanjungan-sanjungan manusia. Kerana apa? Sanjungan dan pujian-pujian itu akan menimbulkan riak, menimbulkan ujub dan akhirnya merosakkan ibadah. Terima kasih Madiah sudi berteman meneman. Maka kita bangun balik kekuatan bahawa bila kita menyebut alhamdulillah, segala puji itu bagi Allah, maka kitalah menjadi orang Azariyah. Waalaikumsalam Azariyah. Mudah-mudahan teman-teman kita memberi kekuatan. Maka kekuatan yang kita nak bangun balik adalah bagaimana kita nak merasa husnul khatimah. Kita memikirkan apa yang hinanya dunia. Okay, kita merasakan orang yang memburu husnul khatimah ialah dia tidak terlalu tamak dengan dunia. Kerana itu siapa yang memburu dunia, dia akan kecewa dan binasa. Tetapi siapa yang memburu Allah, insya-Allah dia akan merasa bahagia. Waalaikumsalam Kamarul Zaman. Okay, terima kasih kerana sudi berteman dengan Umi petang ini dan sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan ini merupakan satu keberkahan dalam hidup. Waalaikumsalam Izzi Aishi. Okay, kekuatan kita, maka kita juga ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada kekasih Allah yang juga harusnya menjadi kekasih kita, yang memberi panduan selengkapnya bagaimana menjalani kehidupan sebagai hamba Allah, dan bagaimana kita kata menjadi seorang hamba Allah yang benar-benar menjadi pengikut Rasulullah. Sebab itu dipesankan, wahai Muhammad, katakan pada mereka kalau mereka mencintai aku, maka dia harus juga mencintai kamu. Kerana apa? Kerana tanpa Rasulullah kita tidak akan kenal siapa itu Allah. Ini kekuatan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad merupakan satu daripada tanda-tanda. Pertama, kita faham. Kedua, kita ingat. Ketiga, kita bahagia untuk mengungkapkannya. Baru dia merupakan jadi ibadah. Kalau terpaksa, maka Allah tak terima ibadah-ibadah yang paksa-paksa. Sebab itu sekali lagi Allah sedang bercakap dengan kita, Allah sedang berbicara dengan kita. Sebab itu sekali lagi jangan lupa Allah tengok kita 24 jam. Allah. Waalaikumsalam Zalihah Adnan. Okay, terima kasih sudi berteman petang ini dengan Umi. Mudah-mudahan ini ada keberkahan. Jadi mari kita melihat balik bagaimana Allah bercakap dengan kita. Macam mana kita tahu bahawa Allah bercakap dengan kita? Tidak lain dan tidak bukan, Allah bercakap melalui 4 perkara, 4 benda. Allah bercakap dengan kita melalui Al-Quran. Sebab itu dikatakan Al-Quran itu kalimahnya Allah. Al-Quran itu bahasanya Allah. Okay, Samsiyati.
Okey, terima kasih sudi bersama Umi petang ini. Mudah-mudahan ada berkahnya. Yang kemudian Norafisah, okey, juga selamat hadir atau terima kasih kerana sudi temankan Umi di petang ini. Maka kita kata Allah bercakap dengan kita melalui Al-Quran. Mari kita bayangkan bagaimana orang yang tidak membaca Quran, tak faham Quran, tak boleh baca Quran, tak faham makna Al-Quran. Maknanya dia tidak sempat mendengar bagaimana Allah bercakap. Apa yang Allah cakap pada hambanya. Okay? Apa yang Allah hendak dari hambanya. Kerana Al-Quran merupakan satu daripada talian di mana Allah bercakap dengan hambanya. Sebab itu tidak ada dalam Al-Quran yang salah. Tidak ada dalam Al-Quran yang suka ditambah-tambah sendiri-sendiri. Jangan. Okay? Fatimah Hashim, terima kasih bersama petang ini. Okey, Rosyati. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Okey. Jadi Allah bercakap melalui Al-Quran, maka pada yang tak boleh baca Quran, tak pandai baca Quran, tak suka baca Quran, tak faham baca Quran dan tidak merasakan Al-Quran itu adalah merupakan satu daripada wadah, satu daripada cara, satu daripada hidangan yang Allah disediakan untuk membantu kita. Sebab itu hadiah terbesar Allah kepada kita ialah membekalkan Al-Quran melalui Rasulullah di Yusuf. Okey, terima kasih banyak di. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan. Maka kita kata bagaimana agaknya kita kalau tidak merasa bahagia membaca Al-Quran. Maka dipesankan kalau kamu nak faham bahasa Allah, maka tolonglah baca terjemahannya, tolonglah belajar bahasa Arab, tolonglah membaca tafsirnya. Jika tidak bahasa yang okey, Siti Hani, okey, waalaikumsalam, mudah-mudahan kita berkah. Maka kekuatan yang nak dibangun, Allah bercakap dengan manusia melalui Al-Quran. Maka sekali lagi mari kita ingatkan diri kita. Kita nak mengingat yang berfikirkan kehinaan tadi. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan betapa hinanya dunia ini. Betapa tak cantiknya dunia ini. Betapalah banyak kekurangannya. Sehingga Rasulullah kata dunia ini terkutuk. Dunia ini terkutuk. Semua isinya. Okay. Dalam terkutuk dan semua isinya. Okay. Kecuali. Okay. Kecuali apa? Kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah dan yang menguatkannya dan atau orang alim ataupun yang belajar. Okey, maknanya kita kata waalaikumsalam Rohani Nur Saadah. Okey, mudah-mudahan kita diberi keberkahan teman-teman petang ini. Maka kita nak kata dunia ini hina, dunia ini terkutuk kecuali mereka yang berzikir. Mereka yang alim, mereka yang ada ilmu, mereka yang terus belajar. Belajar mengkaji Al-Quran. Kerana di dalam Al-Quran diterangkan seluruh perkara. Seluruh benda tentang hidup. Tentang hidup dan kehidupan. Sebab itu sekali lagi, kita kata berfikir akan kehinaan dunia ini. Kita melihat macam mana kita kasih dunia ni hina. Dia paling hina kalau kita tak pernah baca Quran. Kita tak suka baca Quran. Kita tak faham baca Quran. Sebab itu kita kata walaupun Al-Fatihah itu atau sudah kita baca 17 kali sehari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji itu adalah miliknya Allah. Okay, Sanisah selamat. Terima kasih bersama. Okay. Zubaidah juga diucapkan terima kasih. Maka kita nak bangun balik kekuatan. Cuba bayangkan bagaimana kalau kita tidak rasa bahagia dengan Al-Quran. Bermakna kita tak tahu hinanya dunia, kita tak tahu hebatnya dunia, kita tak tahu betapa panjang dan pendeknya dan berapa banyak ujian dan cabaran di dunia. Allah juga bercakap dengan kita melalui Rasulullah. Okay, Rasulullah bentangkan, Allah kata begini-begini, bawa Al-Quran terang pada kita. Bawa contoh-contoh macam mana nak solat, tunjuk pada kita cara solat. Bayangkan orang yang menolak hadis, anti hadis katanya dulu. Ini juga merupakan akidah-akidah yang tersesat.
Okay? Kalau Al-Quran pakai, hadis tak pakai, bermakna dia ada Tuhan tapi tak ada Nabi. Mana mungkin dia faham apa yang Allah nak sampaikan pada kita kalau dia tidak percaya atau tidak faham. Okay, Rahimi, Waalaikumsalam. Rahimi, mudah-mudahan ada keberkahan bersama pada hari ini. Okay. Maka sekali lagi rohani, okay. Tidak bersama Al-Quran, diri rasa kekosongan, Umi. Okey. Dia bukan saja kosong, tapi dia merupakan tidak ada harganya lagi. Tidak berharga. Sebab itu sekali lagi, jangan sampai ada anak yang tak boleh baca Quran. Jangan sampai kita tidak berminat baca Quran, kerana itulah cara Allah menyapa kita. Itulah cara kita berhubung dengan Allah. Itulah caranya Allah bercerita dengan kita. Sebab itu dalam Al-Quran itu ada cerita, ada sirah, ada sejarah, ada peraturan, ada peringatan, ada hukum dan sebagainya. Sebab itu kita kata rukun iman percaya pada Al-Quran itu merupakan satu syarat untuk kamu mengaku kamu orang beriman. Kalau kamu percaya Allah, percaya Rasulullah, percaya malaikat, tapi tak percaya dengan Al-Quran, okay, tak ikut Al-Quran, dan kalau apalagi lah orang yang anti hadis, tak nak ikut Rasulullah, dia nak buat mengucap macam mana? Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, tapi tak ada Muhammad Rasulullah. Agak-agaknya syahadahnya benar atau tidak, syahadahnya tepat atau tidak. Maka sekali lagi mari kita ingatkan, Umi saja bawa kes ini untuk mengingatkan balik, kerana ada kaitannya dengan apa yang sedang kita hadapi. Kalau tak kenal Rasulullah, tak cinta Rasulullah, nak jumpa syurga kot mana? Tak ada jalan pintas ke syurga kecuali dengan apa yang dibersihkan oleh Allah yang namanya, atau oleh Rasulullah yang namanya syafaat. Okey? Syafaat pertama yang kita nak dari Allah, dari Rasulullah, baru dari kerabat, sahabat dan sebagainya. Maka tidak mengkaji hadis-hadis Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, tidak mengkaji kisah Rasulullah, tidak mengkaji perjuangan Rasulullah, tidak mengkaji sahabat-sahabat Rasulullah, tak kenal isteri Rasulullah, tak kenal anak Rasulullah dan gaya hidup Rasulullah, maka kita tidak payah malu ngaku-ngaku kita adalah hamba Allah, tapi bukan pengikut Rasulullah. Bermakna agama kita, akidah kita, syariat kita koyak. Okey, okey. Waalaikumsalam Noria. Okey, Zawiyah. Ini kekuatan. Hazwani, apa tu? Ramai tu kawan-kawan kepada Zawiyah. Maka kekuatan yang nak dibangun, sekali lagi Allah bercakap dengan kita melalui Rasulullah. Ketiga, Allah bercakap dengan kita melalui alam. Okay, melalui alam kita tengok pokok macam mana, tengok binatang macam mana, tengok rumput macam mana. Okay, tengok semua benda yang berlaku, tengok tsunami macam mana. Dan yang keempat, Allah bercakap, kalau kita kata biasa-biasa dengan rumput, biasa-biasa dengan apa yang kita kata alam ini, langit dan bumi dan seluruh isinya, itu alam. Okay, dan yang keempat, Allah bercakap dengan kita melalui kejadian, melalui azimah. Okay, Kamarudin, terima kasih banyak bersama. Allah bercakap dengan kita melalui kejadian-kejadian. Okey, maknanya 4 cara Allah bercakap dengan kita. Maka mari kita lihat, hari ini Allah bagi kita tsunami pula dah. Allah bagi kita COVID-19 dan juga Allah bagi banjir. Allah bercakap pakai COVID-19 atau COVID-19 untuk mengajak semua hamba-hambanya taat pada Allah. Tapi masih ramai yang tak dengar, masih ramai yang tak buat, masih ramai. Waalaikumsalam Radizah. Okey, Muhammad Alis. Terima kasih kerana bersama kita pada petang ini. Maka kekuatan yang nak kita bangun hari ini ialah bagaimana agaknya Allah sedang bercakap dengan kita melalui kejadian, melalui peristiwa. Ada peristiwa manis, ada peristiwa pahit. Kita baru dilanda banjir yang sangat banyak merosakkan harta benda. Maka apa yang Allah nak bagi tahu kita ketika itu? Kenapa Allah bercakap menggunakan kejadian? Kerana tak ada lagi bahasa yang paling baik untuk manusia dekat dan jumpa Allah, sebut nama Allah, selain daripada kejadian-kejadian.
Semalam Mi sempat tengok satu WhatsApp bagaimana seorang nenek yang nak dipindahkan, rumahnya dah tenggelam air, menggunakan tilam sebagai pelampungnya. Akhirnya pelampung itu ditolak ataupun ditiup angin, akhirnya barulah, dan neneknya tenggelam. Barulah kita dengar anak cucunya menyebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takyah. Okey. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama Khadijah Khadijah. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi bersama. Baru kita mendengar bunyi sebutan Allahu Akbar sekuat-kuatnya setelah melihat neneknya tenggelam. Okey. Mungkin kepekatan itu tidak keluar kalau tidak melihat peristiwa. Maka mari kita semak diri kita bagaimana kita melihat dunia setelah Allah bekalkan kita dengan banjir, setelah Allah ujikan kita dengan benda yang kita tak suka, memusnahkan banyak benda. Okey. Maka sekali lagi, Yahya Sabariah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Noliza juga, Waalaikumsalam. Maka kekuatan yang kita nak angkat ialah sekali lagi, Allah sekarang sedang bercakap dengan kita. Okay, bercakap, Ruby, Waalaikumsalam. Maknanya bercakap dengan kita, apa lagi yang aku nak bagi kat kamu ni supaya kamu balik jumpa aku. Apa lagi yang aku nak cakap ini untuk kamu balik ingat dengan aku, untuk kamu taat dengan aku. Okay, bagi tsunami tak lepas, bagi COVID-19 tak lepas. Sekarang aku bagi banjir. Banyak tak agak sebut Allahu Akbarnya. Zainab, okey. Kekuatan ya, terima kasih sudi berteman dengan kita petang ini. Maka kekuatan yang kita nak bangun, kita melihat dunia ni besar sangat. Kita melihat harta itu besar sangat. Kita melihat kereta itu besar sangat harganya. Okay, tapi bila Allah kata semua itu jadi kecil, bila Allah yang memerintah, bila Allah mahu, bila itu mahunya Allah. Jadi sekali lagi Umi nak bawa kekuatan balik kepada semua ahli keluarga Sembang Petang bahawa kita katakan Allah sedang bercakap dengan kita melalui banjir. Allah bercakap dengan kita melalui banjir. Nak tengok kita agaknya nak dekat balik dengan Allah ke masih nak lagi tak nak Allah. Okey, Khadijah Hamzah. Dan maka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita memang zalim. Kita nak melihat balik, kamu ni nak dekat balik dengan Allah ke tidak? Kamu nak ingat Allah ke tidak? Kamu nak taat Allah ke tidak? Bila melihat rumah tenggelam, Allahu Akbar, itu yang Allah tunggu. Okey, itu yang Allah tunggu. Allah hendak semua orang sebut Allah. Allah hendak semua orang rasa ini mahunya Allah. Allah hendak semua orang sedar, ya Allah, selama hari ini aku sangat mengagung-agungkan dunia dan hartanya. Sangat mengagung-agungkan Allah, manusia, dunia dan harta bendanya. Sebab itu yang merasa paling menderita setelah berlakunya banjir adalah mereka yang bertuhankan dunia. Rumah rosak, okey, kereta rosak, harta rosak, perabot rosak. Hang nak bagi apa lagi? Hang nak apa lagi supaya kembali pada Allah? Ini kekuatan. Jangan kita melihat bahawa dunia ini sangatlah bahagianya, sangatlah mulianya, tanpa merasa bahawa itu bukan benda yang sangat mulia. Maka mari kita tengok Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah bahawa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Kita kerana senangnya, kerana selesanya, maka kita lalai untuk ibadah. Kita lalai untuk bercakap tentang Tuhan dalam rumah kita. Kita lalai untuk bercakap tentang ibadah, tapi kita banyak bercakap tentang makan. Makan dan makan, okey? Kita dilalaikan dengan hidup ini hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu
serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanaman-tanaman hujan kepada tanaman yang mengkagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keredoannya. Azab ada, ampunan ada, redha ada. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Quran Al-Hadid ayat 20. Maka kita kata kita harus melihat dunia ini hina. Dunia ini tadi kita kata hanyalah permainan. Satu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Okey? Kita merasa bahagia sebagaimana bahagianya petani melihat datangnya hujan. Yang pasti menjamin tanam-tanamannya subur. Tetapi dalam keadaan tanaman yang subur, Allah boleh tarik jadikan dia kering kontang dalam masa 1 hari. Okey, sebab itu kita nak bangun balik kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi maka jika kita diberi kesenangan harus semak balik. Aku taat Allah ke tak? Kalau aku bagi kesenangan tapi tak taat Allah, masa nakmanya itu istidrat. Ataupun cara bagaimana Allah nak melalaikan dia selalai-lalainya sehingga dia sangat jauh dengan Allah. Okey. Itu kalau kita kata surah Al-Hadid ayat 20 yang mengesahkan bahawa dunia ini tak ada bendanya, hina sangat. Sebab itu dia sebagai ladang untuk menyemai. Kita nak buat yang baik-baik, yang elok-elok supaya dia jadi hasil untuk kita tuai. Okey, Safiah. Okey. Waalaikumsalam, ya Allah. Muhammad Hakim, waalaikumsalam. Okey. Kemudian kita tengok apa pula Rasulullah kata. Tadi kami dah sebut, dunia ini terkutuk. Tadi Allah kata dunia ini hanya permainan dan sesuatu yang melalaikan. Sesiapa yang menjadi hamba dunia, dia memang lalai untuk dekat dengan Allah, lalai nak sebut nama Allah, lalai atau cuai untuk beribadah kepada Allah. Nabi pula kata dunia ini terkutuk, melainkan orang yang banyak berzikir. Okey, kemudian kita kata kita kena faham seorang mukmin tahu dengan yakin bahawa dunia tidak. Tadi hadis ayat Tirmizi, okey. Seorang mukmin tahu dengan yakin bahawa dunia tidak menyamai sayap nyamuk di sisi Allah. Ini disebut dalam Al-Quran, pada Allah, pada mata Allah dunianya seperti sebelah daripada sayap nyamuk. Tak ada harganya, tak ada nilainya dan kecil sangat. Ya kan? Setiap yang susah di dunia akan melupakannya dengan sekali napas di syurga Ar-Rahman, subhanallah. Yang maha pengasih dan maha agung lagi maha tinggi. Kerana itu hatinya tidak terpaut. Okey? Dengan kekayaan-kekayaan dunia. Maknanya kita katakan kita nak bangun balik kekuatan, kita tidak terpesona dengan dunia. Okey? Yang maha pengasih dan maha agung lagi maha tinggi. Kerana itu petang dan pagi dalam keadaan sibuk beramal, melaksanakan ajaran agama dan tidak terbayang di depan matanya kecuali syurga dan neraka. Maka orang yang tidak mabuk dengan dunia, dia akan sibuk beribadah dan apa yang banyak terpapar di wajahnya adalah wajah syurga. Okey, sebab itu untuk dapat syurga kita kena melalui proses mati dulu. Mati itu pula ada melalui ujian-ujian dulu. Ada ujian di barzah, ada ujian sakaratul maut, ada ujian di mahsyar, ada ujian di Siti Siratul Mustaqim, ada ujian di Telaga Kausar, ada ujian. Maka banyak
banyak nak jumpa mizan, nak jumpa apa yang kita katakan titi siratal mustaqim sebagai titi yang menyambungkan kita ke syurga. Maka masih banyak ujian, okey? Maka kepada mereka yang tidak terpaut, okey, dengan kekayaan sikit pun dengan kekayaan dunia, tetapi dia melalui petang dan pagi dalam keadaan sibuk beramal. Orang yang ingat buat persediaan nak mati atau buat persediaan untuk mengumpul sebanyak-banyaknya pahala, mengumpul sebanyak-banyaknya amal, itulah orang yang tidak jadi hamba dunia. Okey. Kemudian dan dalam kepalanya, dalam gambarannya, dia tidak melihat lagi dunia ini penting sangat dan besar sangat. Kerana dalam dirinya, dalam matanya, okey, dia sudah membayangkan syurga. Okey, ini siapa ni? Minta maaf lah tak nampak sangat. Okey. Maka kekuatan yang nak dibangun ialah bagaimana kita merasa kita tidak terpesona dengan segala kemewahan di dunia. Allah bercakap tentang dengan kita melalui banjir, maka kena apa yang kita nak ambil iktibar, jangan terlalu sombong dengan harta dunia. Jangan terlalu angkuh dengan harta dunia. Kerana Allah boleh ambil sekelip mata. Ada kereta 3 sekali jalan, habis terendam dan sebagainya. Rumah yang besar-besar dibuat sampai siling airnya habis. Semua perabot-perabot mahal-mahalnya habis kena lumpuh. Kapet mahal-mahal habis semua. Ini Allah sedang bercakap, kamu jangan sibuk nak ngumpul dunia, mengumpul harta banyak-banyak, kerana akhirnya kamu cuai dengan Allah. Jadi bekerjalah kerana Allah, ingatlah Allah, taatlah Allah, carilah redha Allah. Ini orang yang nak jumpa husnul khatimah, okey? Dia sibuk beramal dan tidak terbayang di matanya yang lain-lain kecuali yang terbayang adalah syurga atau neraka. Kalau Allah terima ibadah kita ini, maka kita ada kemungkinan masuk syurga. Tapi kalau Allah tolak kerana riak, ujub dan sebagainya, bermakna kita memang tak dapat yang namanya syurga. Okey? Dia tahu sekali bahawa tidak ada istirahat. Siapa yang kata letih nak rehat, tak boleh lah, lambat sikit solat, nak rehat dulu, jangan. Orang yang meyakini bahawa masa di dunia ini sangat pendek, maka apa yang dia buat, dia tahu sekali, sebab dia tahu sekali bahawa tidak ada istirahat kecuali di syurga Allah Al-Aziz. Okey? Al-Ghafar, yang maha perkasa lagi maha pengampun. Ketahuilah bahawa sebab sebab kalau kita membayangkan benda yang jauh-jauh, berangan-angan hal yang jauh, ada dua. Pertama, cinta dunia, dan kedua, kebodohan. Allah bercakap dengan manusia melalui kejadian banjir. Apa yang kita harus fikirkan? Adakah selepas banjir kita akan terus dekat dengan Allah, ataupun selepas banjir kita menjadi lebih sombong, lebih ego dengan Allah? Ini kekuatan yang nak dianggap. Maka orang yang tak kisah beribadah itu dua jenis. Pertama, dia sangat mencintai dunia sehingga tak ada masa untuk belajar. Tak ada masa untuk zikir, tak ada masa untuk baca Quran, tak ada masa nak pergi dengar tazkirah. Okey, dan ada juga yang disibukkan kerana, tadi kita kata disibukkan kerana dunia. Dan yang kedua, kenapa dia tak kisah pasal nak mati, tak bercikir, tak berusaha untuk mengumpul bahan-bahan atau pahala untuk dibawa mati, kerana disebabkan kebodohan. Okey, disebabkan kebodohan. Maka kita kata, maknanya kita bantu. Okey? Orang yang terlalu sayang dengan dunia sekarang, bila banjir semua tenggelam, maknanya Allah nak tarik hati kita, perasaan kita, iman kita, jangan terpesona dengan dunia. Kamu harus berusaha terpesona dengan akhirat. Ini yang kita nak angkat. Tapi kita dengan dunia ni melekat. Kerana kita merasa inilah kejayaan, inilah kehebatan, inilah tanda Allah sayang kita. Ini hati-hati.
Okey, maka kekuatan yang nak dibangun cinta dunia manusia apabila telah merasa senang terhadap dunia. Apa yang kita katakan cinta dunia? Manusia yang merasa senang dengan dunia, kesenangan berahi, hiburan dan penikmat. Maka hatinya akan terasa keras, berat. Bila terlalu banyak harta, banyak kemudahan, banyak kemewahan, maka hati berat untuk berpisah dari harta. Okey? Sehingga hatinya enggan untuk berfikir tentang kematian. Tak payah fikir pasal mati, lambat lagi. Itu urusan Allah, kita tak payah fikir. Kita fikir kerja kita je. Ini pun masalah juga ni. Okey? Maka kita kata itu adalah cinta dunia dan senang dengannya dan lalai dari sabda Nabi. Okey, maknanya dia tak kisah ibadah, tak kisah buat baik, dia sibuk dengan hartanya. Cintailah apa yang kamu kendaki. Itu Nabi pesan. Hadis riwayat Tirmizi, cintailah apa yang kamu kendaki, tapi ingatlah bahawa kamu akan berpisah darinya. Almari cantik ke, seti cantik ke, badan benda cantik ke, tapi yang kita sayang sangat-sangat simpan dalam almari, tapi akhirnya tenggelam almarinya, maka rosaklah seluruh bendanya. Maka Allah boleh tarik supaya kita tidak terpesona dengan harta, tetapi lebih menumpukan terpesona untuk beribadah. Sebab kedua kebodohan, iaitu seseorang mengandaikan kemudaannya dan pandangannya bahawa tidak mungkin kematian dekat di saat muda. Orang yang kita kata bodoh, dia kata dia muda, dia tak mati. Lambat lagi nak mati, orang tua baru mati. Sama juga nak ibadah. Muda lagi, enjoy lah dulu. Mudanya sekali. Dan lain-lain macam mana. Ni kekuatan yang kita nak bangun. Dia merasa bahawa tidak perlu sibuk-sibuk persediaan untuk akhirat. Kerana dia masih muda. Bahawa muda tidak menjanjikan kamu akan hidup lama. Manusia berbeza-beza dalam berangan-angan. Ada yang berangan-angan hidup terus sampai masa tua. Ada yang berangan-angan tanpa batas. Dan ada yang berangan-angan hal yang dekat. Artinya ada orang tak nak fikir pasal kematian. Ada orang tak nak fikir pasal orang banyak berangan-angan. Maka maknanya kita kata dia nak hidup sampai dia tua sebab dia tak ada ilmu. Kebodohan di mana dia tidak meyakini ajal boleh datang bila-bila. Lalu dia mengatakan diriku, sesungguhnya aku akan mengatakan kepadamu sesuatu yang tidak aku katakan kepada selainmu. Lalu kecuali aku mengatakan kepada diriku sendiri, aku akan kembali ke masjid itu. Okay, ini cerita Sa'ad bin Sab. Dia berkata, Abu Zuhrah berkata kepadaku, sesungguhnya aku akan mengatakan kepadamu sesuatu yang tidak aku katakan kepada selainmu. Ini dua sahabat bertemu. Okay? Lalu kecuali aku mengatakannya pada diriku sendiri, aku akan kembali ke masjid itu. Contoh, ada yang mengatakan kepadanya, tidakkah engkau mencuci bajumu? Dia menjawab, perkara kematian lebih penting dari hal-hal itu. Kadang-kadang orang sibuk mengurus harta dunia sehingga lupa nak memikirkan kematian. Okay, syarak memuatkan dorongan untuk beramal dan bersegera melakukannya. Dalam Sahih Bukhari disebut riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah bersabda, dua nikmat yang banyak manusia tertipu. Okay, apa nikmatnya? Tertipu kerananya, pertama kesihatan, kedua kelonggaran. Okay, hadis riwayat Bukhari. Allah bagi mudah, Allah bagi tak ketat sangat, dah cuai juga. Okay? Atau kita kata Allah bagi apa lagi? Makanya dua nikmat, pertama sihat, kedua kelonggaran. Okay? Kata-katalah kalau period tak payah solat, tapi harus terus beribadah, berzikir dan sebagainya. Itu contoh. Juga riwayat daripadanya Rasulullah bersabda kepada seorang lelaki yang sedang dinasihatinya,
pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Okay, mudamu sebelum tuamu, sihatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu. Kelonggarkanlah masa sibuk dengan masa lapang, hidupmu sebelum matimu. Umar Abdul radhiyallahu anhu berkata, pelan-pelan dalam setiap hal itu baik, kecuali yang berkaitan dengan masalah akhirat. Maknanya apa saja perkara ibadah yang ada kaitannya dengan akhirat harus disegerakan. Al-Hasan mengatakan, menghairankan aku kaum yang diperintah berbekal, diseru untuk pergi, dan akhirnya mereka di situ juga terdahulu mereka, namun mereka duduk bermain-main. Maknanya dah beritahu dah azan lah, tapi buat tak dengar aja. Akhirnya tidak juga menuju untuk ibadah. Mereka bersegera dalam beramal sedapat mungkin. Umar bangun malam itu, uduk dan solat, kemudian tidur ringan, tidak nyenyak. Kemudian bangun, uduk dan solat, kemudian tidur ringan, tidak nyenyak. Kemudian bangun dan solat. Dia melakukan hal itu berulang-ulang kali. Ini tanda orang yang sangat resah dengan kehidupan dunia. Umair bin Hani mengucapkan tasbih setiap hari 100,000 tasbih. 100,000 tasbih. Abu Bakar bin Ashashi berkata, aku menghatamkan Al-Quran di sudut masjid sebanyak 18,000 khatam. Hadis riwayat Al-Ahmad dan Baihaqi. Ini mereka yang merasakan bahawa sibuknya harus untuk menyediakan bekal akhirat di samping bekal dunia. Okay, Zahra. Okay, dua nikmat tertipu, sihat dan kelonggaran. Okay. Siapa yang dibuat sibuk oleh akhiratnya dari dunia, maka kemahuannya dalam ketaatan itu tinggi. Hal ini termasuk jalan terpenting menuju husnul khotimah. Artinya tidak mabuk menyediakan persediaan untuk mati, tapi dia sibuk menyediakan peruntukan untuk kehidupan. Itu tanda orang-orang mabuk dunia. Tapi kalau yang sudah mabuk akhirat, melihat sudah membayangkan syurga, maka mereka tetap sibuk untuk beramal. Okey, ini kekuatan-kekuatan, maka tamatlah sudah semuanya. Rupanya kita dah mula setengah dah kemarin, tapi tak perasan bahawa husnul khatimah bukan perkara mudah. Kita rumuskan hari ini bahawa husnul khatimah harus diburu pertama dengan tauhid, dengan mengaitkan tauhid dengan diri dengan sekuat-kuatnya. Okey. Kemudian kita diminta untuk kita katakan takwa, bertakwa, jaga diri dan hubungan dengan Allah. Ketiga, kita dikendaki untuk istiqomah, terus menerus melakukan apa yang sudah dijalankan. Kemudian kita diingatkan supaya banyak mengingat mati. Dan seterusnya, yang kelima, kita diminta untuk bersikap jujur, bersikap benar. Dan yang ke-8, berbaik sangka dengan Allah. Yang ke-6 dan ke-7, taubat. Dan ke-8, doa. Dan ke-9, mengingat hal yang kehinaan dunia. Dan itu di antara yang terakhir untuk kita memburu husnul khotimah. Jadi sekali lagi, kita macam mana akhirnya kita sudah tamat bagaimana cara untuk mendapat husnul khotimah. Mudah-mudahan kita mampu melatih diri. Kalau tak dapat semua, jangan tinggal semua. Tapi selalu dalam agama kita kata buatlah sikit-sikit, tapi dalam kerja carilah banyak-banyak. Kalau nak cari harta, nak cari banyak. Jadi kalau nak cari pahala pun kena cari banyak. Jangan kita kata, oh lah cari harta kena banyak, tapi cara pahala sedikit dah lah. Had mampu. Ini pun masalah besar juga. Itu pun husnul khotimah harus diburu, harus diusahakan, harus diazamkan. Sebagaimana kita berazam untuk jadi seorang usahawan yang kaya raya. Kalau dia kaya raya tapi tak kaya raya dengan Allah, maka segala kaya rayanya itu tidak membantu dia ke mana-mana. Itu dia akhirnya jadi mabuk dunia, kaki dunia,
hamba dunia, hilang jawatan hamba akhirat, hilang jawatan hamba Allah. Mudah-mudahan kita tak termasuk kepada golongan itu, dan akhirnya kita sentiasa berdoa dengan Allah, ya Allah matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita juga sentiasa berdoa, ya Allah, Allah mahwin alaina fi sakaratil maut. Orang yang mabuk akhirat insya Allah akan dimudahkan untuk husnul khatimah, dan dimudahkan juga untuk melalui sakratul maut. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam mereka-mereka yang sudah apa yang kita sudah bincangkan, supaya kita benar-benar berusaha untuk layak menjadi orang yang berjumpa Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jadi mudah-mudahan kita semak diri kita balik, dan mendoakan semua ahli keluarga Sembang Petang terus dibimbing Allah, terus merasa dekat dengan Allah. Kerana Allah sedang berbicara dengan kejadian, maka tolong hayati setiap kejadian yang Allah jadikan ini adalah sebenarnya untuk membisikkan kepada kita. Kamu nak dekat balik dengan aku tak? Kamu nak minta dengan aku tak? Kamu nak berlindung dengan aku tak? Kamu nak berharap dengan aku tak? Kamu nak menyerah dengan aku tak? Kamu ingat dengan aku ke tak? Kamu nak dekat dengan aku ke tak? Itu soalan-soalan dari Allah melalui kejadian-kejadian yang diketengahkannya untuk makluman, untuk perhatian, untuk kita mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat kita merasa ada Allah di mana pun berada, pertolongan Allah sangat dekat, dan kita redha menerima apa yang Allah hadiahkan. Sebab itu menerima apa yang Allah hadiahkan ini merupakan satu daripada sikap apa yang kita kata tauhid yang tekal, tauhid yang kuat dan kukuh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang itu. Jadi terima kasih banyak dari Nurizan dan yang lain-lain. Mudah-mudahan kita diberi Allah kesempatan berkongsi bertemu lagi. Maka sekali lagi, siapa yang selamat dari banjir, kerana mangsa banjir sangat banyak terutama di Selangor, yang kehilangan seluruh isi rumahnya, maka tolong jadikan kita sebagai seorang pembantu yang nanti akan dibantu Allah walaupun dengan nilai yang paling kecil. Kita itu sambung, maka tabung Sembang Petang jangan lupa untuk kita sama-sama membersih hati supaya tidak lagi ada tamak, haloba, kedekut dan bakhil. Dan juga yang pentingnya kita merasa yang kena itu adalah saudara. Siapa yang menjaga hubungan dengan saudara, dia akan merasakan betapa nikmatnya menjadi saudara bila berjumpa dengan Allah nanti. Jadi sekali lagi, wabillahi taufiq, mohon ampun dan maaf anda kata yang tak kena di mata dan di hati. Yang cantik hadiah dari Allah, yang tak cantik atas kelemahan kami sendiri. Sekali lagi, doakan kami sihat dan panjang umur untuk kita menyambung Sembang Petang yang masih mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Zaharah, Allahu Akbar, Cherry Josu. Dan mudah-mudahan Saridah dan jaga yang lain-lain. Terima kasih banyak atas kesudian untuk teman berteman petang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Okay, I love you all. Okay.